Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Ina. Nak tahu apa yang akan cikgu kongsikan pada kali ini? Jom ikut cikgu. Pada kali ini, cikgu akan berkongsi berkaitan dengan persekitaran perniagaan. Okey, persekitaran perniagaan boleh dibahagikan kepada persekitaran umum dan juga persekitaran tugas. Untuk kali ini, cikgu akan menerangkan berkaitan dengan persekitaran umum. Okey, persekitaran umum ialah persekitaran yang mempunyai hubungan secara tidak langsung dengan perniagaan. Persekitaran umum terdiri daripada ekonomi, persaingan dan jaringan, sosial budaya, politik dan perundangan, teknologi, prasarana dan antarabangsa. Okey, untuk akronim kita nak ingat kita boleh menggunakan akronim PESTA PP. Okey, kita tengok pula ekonomi. Apakah itu persekitaran umum berkaitan dengan ekonomi? Okey, ekonomi berkaitan dengan situasi dalam dan luar negara, sistem ekonomi, pasaran wang dan juga kadar bunga. Okey, ekonomi ini merujuk kepada keadaan atau sistem perdagangan sesebuah negara yang melibatkan pengembangan sumber bahan mentah, modal insan dan juga kewangan. Okey, kalau kita lihat suatu negara atau kawasan yang penduduknya mempunyai kuasa beli yang tinggi, itu menunjukkan bahawa ekonomi negara tersebut adalah dalam keadaan baik. Okey, kemudian kita tengok persaingan dan jaringan. Okey, persaingan dan jaringan ini boleh dibahagikan pada satu-satu definisi, iaitu yang pertamanya persaingan. Apa itu persaingan? Okey, persaingan merupakan aktiviti antara firma yang bersaing untuk memaksimumkan keuntungan melalui pelbagai strategi. Okey, kita tahu setiap organisasi ataupun kedai akan mempunyai pesaing-pesaing, iaitu mengeluarkan barang ataupun produk yang hampir sama, dan dia akan menyebabkan persaingan antara setiap kedai tersebut. Okey, yang keduanya ialah jaringan. Okey, jaringan merupakan hubungan perjanjian yang dibuat secara formal atau pakatan strategik antara perniagaan dengan pihak lain, iaitu pembekal, pengilang dan pengedar. Okey, jaringan itu bermaksud hubungan formal. Kalau sesebuah perniagaan itu memerlukan bahan mentah, dia perlu berhubung dengan pembekal, tetapi mempunyai hubungan secara formal. Itu yang dinamakan jaringan. Okey, persekitaran umum yang kedua ialah persaingan dan jaringan. Okey, yang ketiga ialah sosio-budaya. Kita dah selalu mendengar berkaitan dengan sosio-budaya. Apakah itu sosio-budaya? Okey, sosio-budaya ialah kepercayaan agama, budaya, adat resam dan cita rasa penduduk sesebuah negara. Okey, sosio-budaya ni melibatkan adat resam, budaya, agama. Ini bermaksud kalau sesebuah perniagaan ingin mengeluarkan produk, dia bergantung kepada di mana negara itu berada. Okey, jika kita berada di Malaysia, semua rakyat Malaysia sukakan pedas, so tak ada masalah kalau kita nak makan cili ataupun lada. Tapi bila kita membuat produk dan kita nak pasarkan di bahagian barat, contohnya UK, so kita kena tengok kebanyakan masyarakat di sana tidak suka pada pedas. So kita kena buat inovasi pada produk tersebut supaya kita boleh menjual produk kita di pasaran luar. Okey, itu yang dikatakan sosial budaya, mengikut budaya, adat resam, agama dan juga perubahan cita rasa yang berlaku di antara sebuah negara dengan sebuah negara yang lain.
Okey, yang seterusnya ialah politik dan perundangan. So, ada dua, politik dan juga perundangan. So, apakah ia politik? Okey, politik merupakan keadaan politik yang dapat mempengaruhi perniagaan. Okey, contohnya demokrasi, laissez-faire, komunis. Ini semua adalah sistem dalam politik, sistem kerajaan yang melibatkan politik. Okey, ada setengah negara yang tidak berminat untuk membiarkan perniagaan atau operasi perniagaan dalam dijalankan di negara mereka. Okay, dan mereka tak suka orang luar datang untuk berniaga ke negara mereka. Itu politik sesebuah negara. Ada politik yang membenarkan perniagaan dijalankan di negara mereka, dan ada juga politik yang tidak membenarkan perniagaan dijalankan di negara kita. Bergantung kepada politik sesebuah negara. Okey, kemudian kita tengok perundangan. Apakah itu perundangan? Okey, perundangan merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa terhadap perniagaan. So, bila kita nak buat perniagaan, kita dah tertakluk pada undang-undang. So, kalau ada undang-undang, perlu dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, maksudnya tindakan perlu diambil. Okey, itu bergantung sama ada undang-undang tu ketat ataupun longgar. Walau bagaimanapun, kalau melanggar peraturan, perlu diambil tindakan. Itu ialah politik dan perundangan. Seterusnya ialah teknologi. Okay, kita dah biasa mendengar perkataan teknologi. So, kita dah tahu apakah itu teknologi. Teknologi itu merupakan kaedah baru untuk melakukan sesuatu kerja. Dan bila kita sebut teknologi, kita mesti menyebut juga R&D. Okay, Research and Development ataupun penyelidikan. Okay, sebelum kita buat sesuatu, nak tahu teknologi itu bagus ke tak, perlulah ada penyelidikan. Okay, teknologi juga ialah kaedah atau peralatan yang digunakan untuk melaksanakan aktiviti perniagaan. Okay, so perkembangan teknologi akan menyebabkan pengeluaran sesuatu perniagaan tu semakin bertambah, semakin cekap. Okay, dan penggunaan teknologi sebenarnya dapat mengurangkan kos pekerja. Okay, sebab kita guna teknologi, kita dapat mengurangkan kos pekerja. Tapi pekerja masih lagi diperlukan. Seterusnya ialah prasarana. Apa itu prasarana? Okay, bila ada kawasan perniagaan, perlu ada prasarana, iaitu kemudahan atau infrastruktur yang disedia atau tersedia untuk memudahkan perniagaan beroperasi. Okay, kalau tak ada prasarana, kalau kita berniaga di kawasan yang jauh daripada kawasan penempatan masyarakat, sukar untuk perniagaan tu terus beroperasi sebab tiada pelanggan. Tiada siapa yang akan ke tempat yang terlalu jauh daripada kawasan perumahan. So, perlu ada prasarana, dan kawasan perniagaan perlulah strategik. So, perlu ada perhubungan, perlu ada gudang, perlu ada pengangkutan, kemudahan-kemudahan begitu yang perlu ada untuk memastikan perniagaan terus beroperasi. Okay, kita perlu juga ada utility. Okay, utility tu ialah air dan elektrik. Kalau tak, bergelap kat situ. So, sama juga sukar untuk pelanggan datang bila kawasan tu tiada kemudahan. Okay, seterusnya kita tengok yang terakhir ialah antarabangsa. Okay, antarabangsa ni melibatkan globalisasi. Okay, orang selalu cakap globalisasi. Apakah itu globalisasi? Okay, globalisasi tu ialah dunia tanpa sempadan. Okay, bila kita tengok saja globalisasi, globe tu yang bulat, yang ada negara-negara luar. So, maksudnya globalisasi tu kita boleh buat perniagaan di mana-mana saja di serata dunia. Okay, bila disebut antarabangsa, perlu ada biasanya kita akan buat import dan
ekspor. Ini maksudnya persaingan perniagaan ini terdedah kepada dunia luar, bukan tertumpu pada negara kita sahaja. Okey, dan bila kita dah buat perniagaan di peringkat antarabangsa, so apa yang perlu diambil kira ialah perbezaan sosio-budaya. Okey, sebab negara kita tak sama dengan negara orang. So kita kena tahu bila kita pergi buat perniagaan ke negara orang, apakah negara itu punya sosio budaya. Kita kena tahu adat resam dia, agama dia, untuk memudahkan kita berurusan dalam perniagaan. Itu saja perkongsian cikgu pada kali ini. Semoga pelajar-pelajar dapat mengulang kaji dan mengingati apakah itu persekitaran umum. Okay, sebelum berpisah, jangan lupa like, share, subscribe and comment channel Cikgu Ina. Semoga kita berjumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Bye.